Baik, Alhamdulillah kita kembali lagi. Hari ini kita nak memberikan satu perkara yang perlu difahami oleh rakyat Malaysia. Saya rasa rata-rata daripada kita merupakan pemilik telefon dan mungkin ada lebih ramai yang menggunakan, majoritinya adalah pengguna kad prabayar. Jadi sebelum ini kita pun sudah didedahkan dengan beberapa perkara sepertinya dengan pelaksanaan GST itu ada perkara-perkara ataupun perkara-perkara yang berlaku. Dan hari ini kita dikabarkan pula mengenai bahawa adanya sistem pemulangan rebat itu semula. Jadi saya rasa kita sesuai sekali kita mengundang tetamu kita hari ini, Wan Sharina, untuk berbicara perkara ini. Yap. Kita bersama dengan Datuk Nazim Johan. Ketua aktivis. Tak apa, saya bantu anda. Okey. Bersama dengan Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis PPIM. Tok Ki jangan buat lawak sekarang. Bagaimana Datuk? Alhamdulillah, dia je tak sihat. Okey. Apa? Dia terbayang lagi nasi tujuh benua. Tujuh benua. Datuk, itulah kaedah rebat GST kad prabayar. Kalau boleh kita imbas mula tempoh lalu kita difahamkan kepada kita bahawanya tidak akan ada sebarang penambahan tunai ataupun ada lagi pengurangan. Apa yang mungkin PPIM boleh fahamkan kepada kami secara mudahnya mengenai apa sebenarnya yang berlaku untuk hal ini? Ya, mungkin kita boleh ambil contoh beginilah. Kita ada kereta, mungkin contoh yang tidak terbaik tapi untuk memberi penjelasan. Lepas tu kereta kita kena curi dia orang. 6 bulan. Syukurnya dapat kereta. Betul, dapat balik kereta lah. Tapi memang kereta tu kereta kita. Maknanya kita dapat balik apa yang hak kita yang telah diambil. Alhamdulillah, macam saya sebut tadi, dapat kereta balik tu alhamdulillah lah, syukur. Tetapi kita juga seharus melihat ianya tidak dilihat secara kemenangan pengguna secara total. Ia pada saya tidak rugi. Menang tu tidak juga. Tapi alhamdulillah saya mesti kita mesti bersyukurlah kita dapat. Kalau tidak itu pasal kalau dia orang berkeras juga, maknanya pengguna mungkin perlu ambil tindakan yang melawan. Tapi hari ini maknanya kita tak payah melawan lah. Setahun ni maknanya kita dapat apa yang kita telah hilang, kita dapat balik. Itu pemahaman daripada PPIM. Itu yang kita nampak lah. Tapi banyak lagi saya rasa sebagai pengguna kita kena melihat daripada beberapa sudut. Terutama rebate tu saya nak tegaskan sekali lagi, tak ada masalah, alhamdulillah. Tapi daripada dulu lagi kita juga melihat daripada sudut charge-nya. Kita dan servisnya. Kadang-kadang hari ini kita mungkin lari sikit pada topik rebate tu, pasal saya rasa rebate tu dah dapat, okeylah kita masuk poket, alhamdulillah. Tapi kita perlu terus melihat daripada sudut perkhidmatan yang diberi. Kadang-kadang hello telefon tak dapat, lepas tu tak dengar, tahu-tahu terputus. Jadi perkhidmatan itu perlu ditingkatkan kerana syarikat-syarikat telekom ini mereka marginnya keuntungannya cukup banyak. Jadi dia patutnya menambah stesen-stesen ni yang supaya pencawang ni supaya tempat orang ramai perkhidmatan masih boleh diperolehi. Jadi itu satu sudut yang kita lebih memandang berat. Pasal yang kita rasa rebate ini sudah tentu hak kita. Sama ada sekarang atau bila-bila kita perlu mendapat balik hak kita. Dan satu, servis. Nombor dua, yang kita lihat yang hari ini berleluasa, lari sikit lagi pada topik ni, tapi saya ambil peluang nak cerita ni contohnya ada perkhidmatan-perkhidmatan yang kita tidak minta. Lepas tu kena charge, kena potong RM5, RM3 ini memang banyak diadu kepada kita. Jadi kita harap yang itu pun memang hak kita tak patut berlaku. Dan kita juga mengharapkan charge-nya janganlah tinggi. Pasal charge saya difahamkan sampai di Bangladesh pun lebih murah daripada kita. Jadi perjuangan pengguna hari ini, apapun kita mengucap terima kasih lah pada pihak kerajaan. Akhirnya kita dapat balik hak kita, tanah yang kita hilang kita dapat balik. Tapi ia seharusnya dilihat daripada sudut yang lebih ke hadapan. Maknanya syarikat-syarikat telco ini kena lebih bertanggungjawab. Contohnya hari ini kita terima, saya rasa semua kawan-kawan Datuk kita pernah terima juga? Memang judi. Ya betul. Ini bukan alat untuk berjudi. Jadi kita kena cari kaedah untuk memastikan syarikat telekom ni, telekomunikasi ini tidak membenarkan mereka menjadi talian kepada judi yang seterusnya boleh merosakkan masyarakat kita. Itu
mukadimah yang agak panjang lah. Tapi apapun yang kita perlu lihat, ada beberapa soalan yang ditanya kepada kita yang kita masih belum dapat jawapan. Contohnya rebate ini yang 6 bulan dulu, saya tak tahu berapa 6% pada 6 bulan, saya rasa ratus juta pun mungkin. Jadi adakah bila kita dapat balik, ataupun dia hilang aja dalam udara. Maknanya charge GST yang dikenakan charge selepas ia dilaksanakan sejak bulan April tahun lepas. Maknanya selama 8 bulan. 8 bulan sampai ke Disember. Yes. Kerana apa yang diberitahu ataupun dimaklumkan oleh CFM, Komisi Kenyataan Amerika, ialah rebat tambahan nilai ini bermula 1 Januari tahun ini hingga 31 Yang itu Disember. okeylah, alhamdulillah lah. Yang itu dah memang kita patut dapat. Yang sebelum ni, yang 8 bulan ni nak ke mana pergi tu? Sama ada pengguna yang mempunyai line dapat balik. Contohnya saya pakai Prabaya, lepas tu dia ada rekod, saya dapat balik. Tapi apa juga terjadi kepada mereka yang pakai sementara, pakai 2-3 bulan, itu 6% kena juga. Jadi siapa nak dapat 6% tu? Adakah custom ataupun bubuh dalam kantung syarikat mana-mana. Okey. Jadi saya rasa mungkin ada penjelasan ke arah itu. Itu kita minta penjelasan supaya pengguna tidak tertanya-tanya. Yang akan datang, tak apalah, kita pun tak nak komplain lah. Tak nak buka buku lama. Tak nak buka buku lama, benda janji sekejap, lepas tu 6 bulan, lepas tu 3 bulan, macam-macam. Tak mau. Itu kita bergerak ke hadapan. Yang mungkin menggembirakan. Dan ada disebut juga ia sampai 31 Disember tahun ini. Jadi apa pula yang berlaku selepas itu? Adakah rebat GST kembali dikenakan kepada patutnya dia bagi lebih lagi. Pasal syarikat telekomunikasi ni untungnya banyak. Jadi tak ada, dia ni dalam udara aje kan. Memang kos tu ada, tapi kos dalam udara yang dia charge yang kita tak nampak pun. Kalau kadang-kadang kita pakai alat ini, lepas tu dia boleh bagi, bagi kredit RM50, tidak ada rugi, cuma tidak ada untung. Syarikat telekomunikasi sekarang ini, maknanya kita harap mereka lebih berjiwa rakyat atau berjiwa pengguna. Maknanya dia boleh bagi kurang lagi. Dan kurang sekarang ini tu pun saya ada buatlah perbandingan dengan beberapa negara lain. Kita tidak jauh lebih murah. Dan kita perlu lihat juga, kadang-kadang rakyat Malaysia ni, ini kita salahkan rakyat sikitlah, pengguna kan. Kadang-kadang bercakap pun lama sangat, macam nak makan telefon tu. Sampai kalau telinga tu boleh terbakar. Jadi itu bahagian pengguna, dia kena buat kerja dia. Tapi bahagian syarikat ni pun kena berjiwa rakyat sikit lah. Jangan suka-suka charge, kadang-kadang hilang kredit. Kadang orang masuk RM5 sekejap je hilang. Betul. Jadi saya rasa mungkin feedback daripada rakyat ataupun survey perlu dibuat supaya kita rasa puas hati lah. Saya nampak Datuk lebih suka untuk berbicara mengenai perkara dari segi aspek kualiti. Ya. Dari segi aspek kualiti yang sepatutnya dijanjikan. Macam kita beli kereta, betul. Kalau beli kereta murah, perkhidmatan dia punya servis macam tu. Kalau beli kereta yang mahal, dapat yang perkhidmatan murah, tak seronok lah. Macam mana? Itu maknanya kita tak dapat nilaian duit kita kan. Satu perkara yang diberi perhatian, kalau kita merujuk pada SKMM ini, mereka mengatakan mereka akan memastikan mereka akan terus memantau pelaksanaan pembayaran rebat cukai barang dan perkhidmatan 57 sen bagi setiap tambahan nilai RM10. Artinya dalam itu mereka akan pastikan juga proses pemberian rebat kepada para pengguna dapat dikreditkan dengan segera dalam tempoh 24 jam. Sudah tentulah. Dia macam ni. Saya tak fikir ini sistem macam nak buat jet sophisticated sampai macam kita nak pergi ke bulan. Dan benda ini tidak perlu makan masa. Tapi saya tak nak balik cerita lama lah. Sampai 8 bulan. Kita buka baru. Kita buat tahun baru. Ni tahun baru kita cerita baru. Jadi memang itu di expect. Maknanya jangan kita bagus. Tapi perlu lebih bagus. Pasal kita, rakyat Malaysia ini, kalau kita nak menangani cabaran akan datang tahun ini, katakan, tahun depan lagi, kita kena meletak diri kita jauh ke hadapan. Maknanya saya rasa kalau dapat rebate 24 jam itu, bukanlah satu benda yang boleh dibanggakan sangat. Yang mengagumkan sangat. Maknanya kita nak
itu memang wajar dengan kemampuan kita. Dan sebelum ini kita dapat. Sebelum in fact kita dapat, tak payah nak tolak rebate, kita dapat. Jadi satu sistem itu saya rasa nak mewujudkan sistem itu tidak perlukan berbulan-bulan kajian. Pasal semua kita pakai komputer semua kan. Jadi itu yang kita lihatlah. Tapi balik macam tuan sebut tadi, memang kita perlu improve kualiti. Kualiti kadang kita akan bercakap hilang. Cukup seksa. Seksa tu. Call dia. Satu saat aja dia dah potong tu. Jadi dia kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana. Jadi ini merosakkan kita punya komunikasi kan. Tambah macam orang yang berniaga ke benda tu. Hilang. Cakap seorang-seorang. Dalam cakap seorang-seorang ni memang benda yang saya suka apabila Datuk tadi menyentuh apabila kalau kita sendiri usahawan yang berada di negara kita, kalau kita punya ada rasa nasional, kita punya rasa patriotik, cinta ke negara, saya rasa benda itu mungkin boleh membantu memberi yang lebih baik kepada pengguna. Saya rasa yang itu harus jangan letak. Saya rasa macam ni kan. Tiba masanya kita korporat besar ni jangan terlalu letak keuntungan tu nombor satu. Memanglah itu nombor satu, kita pun tak boleh itu. Tapi business dia kena ikutkan. Untung memang untung. Tapi jangan kadang-kadang berlebihan dan melampau. Dan memberi perkhidmatan yang tidak baik. Maknanya kita kena biar ada jiwa tu sikitlah, jiwa negara kita. Kita nak beri perkhidmatan yang terbaik. Yang guna rakyat juga. Yang boleh dibanggakan. Ini kadang-kadang keuntungan sebelah dia je. Kalau dia buat silap, contohnya roaming. Roaming katakan you ada limit 1,000. Tiba-tiba roaming boleh 50,000 pun ada. Gila apa benda? You punya limit dah sikit. Macam mana you nak boleh jadi benda-benda yang macam tu tak kena. You tak bayar bil, potong. Tapi bila roaming punya sampai 5, boleh. Jadi tak boleh lah. You kena menghargai pengguna. You jujur lah sikit. Saya harap syarikat-syarikat besar sekarang ini berlaku jujur. Ya, apa yang Datuk sebutkan sangat menarik sebenarnya. Dia macam penipuan tapi secara tertib macam tu. Kita yang kena mengatakan kita tak mahu servis tu, barulah tidak ada charge. Dia masuk dulu. Tak boleh macam tu. Ini kadang-kadang macam-macam ya, sama ada entertainment, gambar, ringtone, artis, segala benda suka-suka je. Macam mana? Tak malu muka sikit. Kita betul tak seolah tidak ada pilihan Datuk. Itulah dianya, maknanya sekarang ni kita juga mungkin kita melihat daripada sudut akta pencatutan silap saya. Patutnya syarikat-syarikat ini berlumba-lumba nak beri perkhidmatan yang murah, yang terbaik. Tapi nampak gayanya macam semua seronok-seronok dah sekarang ni. Seronok-seronok, nampaknya saya tak tahu. Tapi ini satu cabaran yang saya lontarkan kepada mereka supaya mereka ke hadapan. Kita beri perkhidmatan yang terbaik daripada syarikat Malaysia. Something like that lah. Hari ini kita tidak lihat mereka berlumba-lumba. Patutnya dia ada perlumbaan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Tidak perlu sebab pengguna memang ambil juga. Walaupun apa jua servisnya tu. Quality servisnya. Satu benda yang perlu ada. Betul. Jadi bila perlu tu jadi necessity. Jadi tidak lagi saya rasa benda ini kemewahan lah. Kita pandang tinggi lah. Kita tabik juga lah kepada pihak yang berkaitan, contoh macam SKM, mereka cepat melaksanakan sebarang bentuk tindakan, ada sebarang bentuk aduan dilaporkan. Kalau ikut rekod dekat sini dah ada keluarkan 50 kompaun berjumlah 2.99 juta pada syarikat telco kesalahan. Okey. Sekarang ni yang kita nak, mungkin saya rasa antara aduan popular kepada pihak PPIM adalah mengatakan sejauh mana setiap aduan itu dipandang berat oleh mereka yang menerima aduan. Saya rasa ini to be fair, ada juga aduan-aduan yang diberi. Saya terima drop call. Saya selalu dapat drop call. Contohnya orang kata macam tu pada SKMM. We have got to be fair also. Bila? Semalam. Pukul berapa? Lupa. Nombor berapa? Itu pun tak fair juga. Tapi maknanya kerjasama ni perlu ada di antara pengguna dan juga Suruhanjaya supaya kita dapat melaksanakan sesuatu dengan terbaik. Apa yang dibuat oleh SKMM saya kira baik, tapi perlu lebih baik. Maknanya kita ke arah kecemerlangan lah. Maknanya kita nak buat perkhidmatan itu yang memuaskan diri kita sendiri, bukan setakat nak memuaskan pengadu. Ini pengadu hari ini, kalau pengadu tak buat pun, dia kena pergi ke hadapan few steps. Okey, apa dia KPI dia? Apa dia KPI perkhidmatan yang baik? Hari ini kita tak tengok apa dia perkhidmatan yang baik. Kalau drop call 10 kali sekejap, call tak dapat. Ini saya rasa memalukan. Dan charge suka-suka tak boleh macam tu. Datuk rasa adakah perlu penambahbaikan dari segi perundangan yang berkaitan ataupun akta yang berkaitan dengan telefon bimbit ni juga? Saya rasa yang perlunya serius.
Okey. Kesungguhan. Contohnya satu benda saya nak letak bom kat sini kan. Charge ini satu benda yang telah lama kita minta. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk merayu. Untuk merayu kepada pihak kerajaan ke, pihak mana-mana ke, SKMM ke, supaya menentukan charge yang dikenakan itu adalah mengikut ukuran meter yang disahkan oleh KPDN-KK. Pasal hari ini, seminit, kita dapat seminit ke tidak? Kita tak tahu because tidak ada ukuran. Dan mereka dulu dikecualikan. Pada mula-mula dulu, menteri pada permulaan dulu mengecualikan mereka mempunyai dia punya meter itu mengikut undang-undang. Maknanya mereka sendiri buat ukuran meter. Jadi sekarang ini saya rasa sudah tiba masanya untuk menambahkan pembaikan dalam perkhidmatan. Seminit adalah seminit dan seminit itu telah disahkan oleh kementerian ataupun badan yang berwajib. Hari ini kita tidak begitu. Jadi kita perlu dah 20 tahun ni rasanya syarikat-syarikat telco ini tidak perlu ada pengecualian. Maknanya biarlah dia melalui macam kita beli sayur 1 kilo dapat 1 kilo kerana telah semak dengan meter dengan yang kita boleh tengok sendiri. Jadi dalam syarikat telco tidak ada meter. Jadi ini pun satu benda yang kita harap kita ke hadapan kita menambah baik sistemnya daripada masa ke semasa supaya pengguna dia jadi lebih pandai. Betul. Jadi kita pun tak nak pengguna akan berkata-kata di belakang, alah ini macam ni, ini macam tu, itu. Jadi tak seronok lah. Let's give the best. PPIM dah kerja keras ni. Tahun 2016 pun dah bermula dengan kerja berat. Tapi ini kena melibatkan semua. Kalau sayur yang dijual perlu diukur, minyak yang diisi ada dia punya meter dia. Jadi saya tak fikir syarikat-syarikat telco ini seharusnya melepaskan diri mereka daripada tanggungjawab ini. Dan saya minta SKMM lihat segera. Baik. Mungkin pas ni kita boleh gunakan telefon bimbit macam kita naik taksi. Kita nampak meter dia bergerak dan kita tahu mungkin kita boleh satu kira benda sendiri. Yes. Okey, baik. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM.